Syukur kepada Tuhan, kita dapat bersuara kali ini dalam forum bagi membicarakan salah satu isu yang berlaku dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan untuk menghadiri majlis kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada penggunaan Al-Quran digital dan pembelajaran awal Al-Quran kepada kanak-kanak. Saya sebagai moderator Shalna anak perempuan Rajendran, tanpa melengahkan masa, ingin memperkenalkan 4 panel kita pada hari ini. Panel pertama ialah Zulaika, panel kedua adalah Nasria, panel ketiga Afifah dan akhir sekali panel keempat Iza. Jadi sebagai pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita iaitu Zulaika. Apakah kepentingan pembelajaran awal Al-Quran kepada kanak-kanak pada masa ni? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik, manis pada hari ini ya. Soalan yang diajukan kepada saya iaitu kepentingan pembelajaran Al-Quran awal kanak-kanak kepada kanak-kanak pada zaman sekarang lah, isu semasa kita kan. Untuk kita pentingnya pembelajaran Al-Quran kepada kanak-kanak. Bermulanya saya kenalkanlah pengenalan pembelajaran awal kepada kanak-kanak. Pembelajaran awal ni kita menerapkan pembelajaran dari segi intelek anak-anak, rohani, emosi, sosial, moral dan jasmani, iaitu persediaan kehidupan, perkembangan cara yang berbeza-beza untuk kanak-kanak kita. Penerapan Al-Quran ni, penting ke penerapan Al-Quran ni dalam kanak-kanak ni? Memang penting lah kan. Memang penting penerapan Al-Quran kepada kanak-kanak ni. Dan seelok-eloknya wajarnya kita menerapkan dan Al-Quran kepada kanak-kanak ini seawal ketika dalam perut, dalam kandungan, masih dalam janin. Kalau dah lepas kita lahirkan pun, ketika kita dodoikan bayi tersebut, kita dengarkan, kita dendangkan surah-surah pendek dekat anak-anak kita. Dan sebagai kita tahu, kita sebagai seorang umat Islam, Al-Quran merupakan sebuah kitab panduan kehidupan dalam setiap Muslim bagi menjamin kebahagiaan hidup serta akhirat kita. Seperti itu juga anak-anak. Apabila kita terapkan Al-Quran, kita dapat menerapkan unsur akhlak yang baik serta mulia dalam diri kanak-kanak. Jadi kepribadian mereka akan masa hadapan kita dapat luntur, macam peribahasa kan, luntur biarlah luntur buluh daripada rebungnya. Macam tu juga kan pada kanak-kanak. Kita terapkan Al-Quran, InsyaAllah pada masa hadapan kepribadian anak-anak kita dapat kepribadian yang baik lah, akhlak seperti dalam Al-Quran. Semua yang diajar semua baik-baik. Itu je kita nak lenturkan anak kita. Pentingnya Al-Quran tu untuk kita membentuk anak-anak daripada kecil lagi. Pelbagai juga kita boleh terapkan Al-Quran ni. Contohnya kita adakan kelas mengaji, kita buatkan aktiviti asas seperti banyak puzzle huruf hijaiyah bagi kenalkan mereka dengan huruf asas Al-Quran. Kita dapat tarik minat dia. Wah, lepas ni kita nak main lagi lah puzzle, kita ajak kan. Ibu kita ajak anaknya. Ibu-ibu jom kita main lagi puzzle huruf hijaiyah ni kan. Nak tahu lagi huruf Al-Quran. Benda dari situ kita kena tahu. Pelbagai lagi kita kena belajar. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai guru, kita sebagai teladan. Contohnya kita kena dalam diri, kita kena ada kemahiran. Contohnya kemahiran teknik kreatif, teknik inovatif dalam diri. Bukan kita nak kita bergantung pada guru saja, tidak. Ibu bapa juga main peranan untuk kita terapkan pembelajaran Al-Quran ni kepada kanak-kanak kita. Jadi wallahualam, kita teruskan kepada moderator kita untuk soalan seterusnya. Terima kasih kepada panel pertama kita. Kita memang mendapat banyak info daripada beliau. Itu kepentingan pembelajaran Al-Quran kepada kanak-kanak. Seterusnya saya akan alihkan soalan saya kepada panel kedua, iaitu cabaran melaksanakan pengajaran Al-Quran kepada kanak-kanak. Apa pendapat panel kedua kita? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya mendapat soalan daripada moderator iaitu cabaran dalam pembelajaran Al-Quran kepada kanak-kanak. Seperti kita sudah maklum daripada panel pertama tadi, kanak-kanak perlu mendapat penghayatan Al-Quran sejak dari lahir. Namun sekiranya ibu bapa tidak memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak dan hanya mengharapkan kepada
sekolah, mereka menjadi macam penting ke belajar Al-Quran ni? Perlu ke? Dan itu menjadi sukar kepada guru-guru untuk mempelajari Al-Quran kepada kanak-kanak. Seterusnya, tahap pembelajaran kanak-kanak yang berbeza. Mungkin ada kanak-kanak yang cepat belajar dan ada yang kurang cepat belajar. Jadi bila kanak-kanak yang cepat belajar ni, mereka akan mula bosan bila cikgu memberi lebih tumpuan kepada kanak-kanak yang kurang belajar ni. Itu pun salah satu cabaran kepada guru-guru. Seterusnya, kekangan masa. Contohnya dekat taska ni kita akan kalau taska yang macam Islami macam tu mungkin banyak kepada pendedahan Al-Quran kan, akhlak apa semua. Tapi bila kepada taska yang bukan Islami lah, macam Kurang pendedahan. ya, kurang pendedahan Al-Quran, mungkin dia pun melebihkan aktiviti-aktiviti fizikal dan sebagainya. Okay, seterusnya peranan ibu bapa. Ibu bapa pun macam dekat rumah pun tak tunjuk Al-Quran ni, tak baca Quran. Minta maaf lah, mungkin setengah ibu bapa latar belakang yang berbeza. Ada yang mungkin tidak membaca Al-Quran depan anak-anak mereka. Itu pun salah satunya cabaran kepada ibu. Terima kasih. Seterusnya kembalikan kepada moderator. Okay. Betul juga pendapat panel kedua kita. Sekarang kepada panel ketiga, apakah kelebihan penggunaan Al-Quran digital dalam mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak pada masa ini? Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berusaha moderator sendirilah, dan yang saya hormati barisan panel yang bersama dengan saya pada hari ini. Yang dikasihi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apakah kelebihan penggunaan Al-Quran digital dalam mengajar Quran kepada kanak-kanak? Sebelum saya beritahu kelebihan, apa Quran digital itu sendiri? Baik, macam zaman kita sekarang kan, kita dah banyak berubah dan banyak teknologi yang canggih-canggih yang ada dalam kehidupan seharian sekarang. Jadi Al-Quran digital ni adalah satu teknologi untuk memudahkan kita umat Islam untuk membaca Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran. Okay, apa contoh Quran digital ni? Contoh dia macam kalau zaman dulu sikit, kita ada audio device untuk Quran. Itu zaman MP3 lah kita panggil lah. Kalau kita dengar MP3, itu audio device untuk Quran lah. Kita masukkan Quran tu dalam macam satu alat MP3. Okay, yang kedua contoh dia adalah macam Quran digital pen. Tu kan famous satu masa dulu kan. Kita ada satu pen, satu alat pen, letak kat Quran. Lepas tu dia berbunyi lah ayat Quran yang kita nak, yang kita dah letak kat Quran tu. Yang ketiga contohnya aplikasi Quran tu sendiri dekat dalam telefon. Sekarang kan semua orang mesti ada telefon. Telefon pintar ni adalah satu keperluan kan bagi kita sekarang, masing-masing mesti Wajib kena ada. setiap pagi tu Mesti kita tengok handphone dulu kan. Okey, jadi aplikasi dalam Quran dalam telefon tu sendiri salah satu teknologi Al-Quran digital lah. Okey, kita dah tahu apa tu Al-Quran digital. Jadi apa kelebihan Al-Quran digital dalam mengajar kanak-kanak Quran ni? Okey, yang pertama, bila kita guna Al-Quran digital untuk mengajar kanak-kanak ni dia akan rasa seronok bila kita nak belajar Quran tu. Macam kita tahu kanak-kanak ni tak boleh nak belajar lama sangat kan. Dia orang punya tumpuan, daya tumpuan dia tu boleh bagi dalam masa 4 hingga 20 minit je. Dia cepat bosan, kanak-kanak dia cepat bosan. Jadi Al-Quran digital ni, contohlah kita ambil aplikasi Al-Quran dalam telefon kan. Jadi kan aplikasi dia ada macam-macam. Ada yang kita boleh dengar audio dari dekat Quran tu, kita tekan dia keluar audio. Ada yang kita boleh buat warna-warni. Jadi benda tu menarik, boleh menarik perhatian kanak-kanak untuk membaca Quran tu sendiri. Okey, jadi yang kedua interaktif. Jadi dengan cara macam ni, kanak-kanak ni akan nak belajar lah. Dia adalah satu cara yang interaktif untuk kanak-kanak yang mudah belajar. Dia akan rasa macam nak baca Quran lah sebab Quran tu menarik. Dia nak belajar melalui Quran digital tu. Okay, yang ketiga, kita boleh mudah bawa kat mana-mana. Yalah, telefon pintar kita bawa setiap hari kan, handphone kita. So senang. Jadi bila kanak-kanak ni dia rasa macam ibu hari ni rasa macam nak baca Quran lah, dah ada dekat phone. Kita boleh bagi dekat dia, kita boleh tunjuk kat dia Quran tu kan.
Dan yang terakhir, kita boleh mudah digunakan lah. Macam dekat smartphone sendiri dah ada, jadi kita mudah nak gunakan dia. Jadi itu sahajalah. Saya serahkan balik kepada moderator. Okay, terima kasih kepada panel ketiga kita. Soalan terakhir kita kepada panel keempat, itu apakah halangan dan cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran digital kepada kanak-kanak? Okey, terima kasih Shalna, moderator kita pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu, Al-Quran digital ni banyak kelebihan lah pada kanak-kanak ni, tapi dia juga ada cabaran dan halangan dia dalam pelaksanaan Al-Quran digital ni. Okey, antara cabaran dia, yang pertama, pencapaian internet yang kurang. Okey. Sekarang ni kalau kita tahu kan pencapaian internet macam meluaslah lah, tapi setengah tempat yang kita tahu ada yang internet yang kurang. Okey. Kat situ macam susah lah untuk kanak-kanak untuk Menggunakan Quran digital. menggunakan Al-Quran digital ni kan. Tambah dekat kawasan pedalaman lah. Okey, yang kedua, kos dia juga agak tinggi lah. Macam kan ada sekarang ni kan ada Al-Quran digital yang pen, macam pen tu kan. Okey. Nak beli tu kan harga dia agak mahal jugalah, dalam ratus-ratus jugalah. Lepas tu kalau macam dia pun guna bateri kan, so jadi macam nak gantikan bateri tu pun dia kena keluarkan duit modal lah, kena ada modal semua tu. Lepas tu cabaran untuk ibu bapa juga, contoh ibu bapa ni kadang-kadang dia kurang memberi galakan kepada kanak-kanak untuk ni lah menggunakan Quran digital ni. Macam kadang-kadang dia lebih galak kan kanak-kanak ni macam pergi mengaji dengan guru-guru lah dekat mana-mana lah, macam kat kampung ke mana-mana kan. Macam tu. Macam katakan tadi, alat device tu beratus-ratus. Kalau ibu bapa beli yang murah pun, kita tak pasti benda tu berkualiti ataupun bacaan dia betul untuk ajar anak-anak kita kan. Cepat rosak, macam mudah rosak lah benda tu. So kita tak tahu, murah mungkin pembacaan kita tak tahu betul atau tidak. Lepas tu Al-Quran digital ni kan macam guna suara orang kan. Macam kita tak mungkin kanak-kanak tu susah nak faham, macam kurang jelas lah, kurang jelas mendengar suara dekat cara bacaan yang betul. Kalau dengan guru yang betul, mungkin lah dia boleh betulkan kesalahan cara bacaan kanak-kanak tu. Sebab tu dia berinteraksi. Kalau betul. untuk Quran kita hanya dengar saja. Untuk kanak-kanak Kita tak tahu macam mana sebutan yang sepatutnya kita dengar je kan. Jadi main peranan juga betul je semua yang dia belajar. Betul. Bila diikut aja betul. Tapi kita tak tahu benda tu sahih ke tidak sebutan yang orang sebutkan tu. Kita tak tahu unsur-unsur dia datang dari mana juga kan. Murah. Kalau kita beli mahal, sama juga. Kita tak tahu mana salah silap kita. Betul? Lagi satu mungkin kanak-kanak ni bila dah terbiasa dengan Al-Quran digital, mungkin dia macam tak tertarik dengan Al-Quran yang sedia ada, maksudnya yang betul. Dia macam lagi tertarik dengan Al-Quran digital sebab ada bunyi, ada bergantung kepada dia terlalu bergantung. Itu sahaja. Terima kasih kepada panel 4 kita. Memang banyak info yang kita dapat dalam forum ini. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada semua panel kita sebab memberi pendapat mereka. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Sekian, terima kasih.